Beberapa agensi kerajaan termasuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Kewangan dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sedang merangka strategi baru. Ada beberapa perkara yang terutamanya yang melibatkan rantaian makanan dan menambah sumber supaya lebih banyak sumber dalam negara kita dapat digunakan untuk menggantikan import makanan contohnya. Jadi ada beberapa strategi yang sedang dibangunkan sebagai quick win solution kepada isu kos sara hidup dan insya-Allah akan diumumkan dari satu masa ke satu masa. Langkah untuk jangka panjang juga sedang diteliti untuk membolehkan jaminan bekalan makanan untuk memenuhi permintaan dan seterusnya membantu mengawal kenaikan harga. Tetapi pada masa yang sama, kita juga kena pastikan bahawa semua pihak masing-masing kita peka kepada soal turun naik harga barang ini supaya kita melahirkan suasana yang sebarang penurunan dari segi kos harga barang ini dengan secara cepat diterjemahkan. Kalau tidak, kita kembali kepada yang selalunya orang ramai persoalkan, harga barang bila dia naik sekali dia tak turun. That's the one that I want to tackle. Harga barang bila dia naik, kalau kos input itu telah turun, sepatutnya turun. Tetapi sebagai masyarakat, kadang-kadang kita menerima bahawa harga barang itu dia tidak akan turun dan selalunya yang disebut ialah kenapa kerajaan tidak menurunkan harga barang. Fungsi kerajaan itu ialah lebih kepada the upstream part of the supply chain. Ada barang contohnya kos kepada tenaga. Kerajaan bagi subsidi sehingga sekarang kos tak naik. Kita menanggung kos subsidi yang besar untuk memastikan harga elektrik tak naik. Kos gas contohnya juga ditanggung subsidi yang besar yang itu telah pun ditanggung oleh kerajaan. Dari segi pekerja, kerajaan memberi kelonggaran untuk 6 bulan ini untuk memastikan pekerja asing boleh berkhidmat. Itu untuk meredakan tekanan kos kepada industri dan pihak yang terlibat. Ada barang yang bahan mentah yang naik mendadak, yang terganggu bekalannya, kerajaan campur tangan dengan mengawal harga dan juga ada yang kita import barang. Jadi perkara ini akan terus berlaku. Kerajaan dari semasa ke semasa akan membantu sepenuhnya melalui dasar untuk memastikan input kos itu tidak naik mendadak. Tetapi bila ini dikawal dan dia reda, kita juga kena lihat bahawa kenaikan yang dibayar oleh rakyat terutamanya di restoran yang makanan yang kita bawa balik, makanan siap, itu juga menunjukkan kadar kenaikan itu setara dengan bahan-bahan mentah yang lain. Ada soalan? Berapa lama tempoh yang diperlukan untuk merangsang strategi bahan dalam rantaian makanan yang boleh? Dah ada sebenarnya. Kita sekarang dalam proses untuk melaksanakan dan mengumumkan. Sebabnya begini, contohnya, kita tahu import makanan kita 60-70 bilion kan, ada import barang-barang tertentu yang kementerian bekerjasama dengan agensi-agensi lain dalam tempoh 2 bulan yang lalu kita tengok contohnya permintaan untuk barang makanan ini, contohnya cili. Cili banyak diimport daripada Vietnam. Cili boleh ditanam tanpa masalah di sini kan. Tapi dari segi pelaksanaan, kita kena pastikan bahawa kita tak suruh saja orang tanam cili. Sebab kalau suruh dia tanam cili, lepas tu dia nak pergi jual cili lama-lama, lepas 2-3 kali dia rasa letih lah aku. Kan? Itu yang menyebabkan selalunya pekebun atau pengusaha pertanian kita yang secara kecil-kecilan, dia sukar untuk bersaing dengan lambakan makanan import daripada negara serantau. Jadi yang dalam proses sekarang kita nak pastikan bahawa kita bukan sahaja bantu orang tanam cili, tapi kita kena pastikan bahawa penjualan cili itu memang sudah ada pasaran yang menerimanya.
Jadi yang itu yang sekarang kita usahakan dengan industri, dan dia melibatkan kerjasama dengan pihak industri, kerana bila sudah ada pekebun atau pengusaha yang akan dibantu untuk menanam bahan-bahan makanan yang kita yakin boleh menggantikan bahan import, mesti ada demand yang paling kurang 1-2 tahun daripada pembeli lah, pada harga yang tidak mematikan dia. Sebab kalau tidak, masa harga cili import naik, dia beli daripada kawan kita ni. Harga cili import turun, dia tak beli. Jadi itu sebenarnya perkara-perkara pelaksanaan yang kita sedang usahakan, dan insya-Allah dalam masa terdekat yang kita akan lancarkan ialah kita ada beberapa pilot project. Berbeza dengan pendekatan sebelum-sebelum ini yang mana selalunya kalau insentif itu diberikan, dia cukup hanya untuk dia tanam saja. Lepas tu kau pandai-pandai lah. Saya tak yakin perkara itu akan membantu kelangsungan dia. Jadi kita nak pastikan selain daripada dia dapat bantuan dan sebagainya, we basically insert them into the value chain. And when we insert them into the value chain, itu melibatkan banyak tugas di pihak kementerian dan agensi pelaksana, sebab kita kena runding dengan orang yang nak beli ni. Sebab kalau kita nak pastikan seorang-seorang dia tanam, dia pergi runding sendiri dengan syarikat besar ke, dengan rangkaian restoran yang besar ke, dia siapa dia ketuk pintu kan tak jawab lah. But perkara itu perlu dipikul oleh kementerian. Jadi sekarang ini bukan soal strategi, dia soal pelaksanaan, kerana kita nak melengkapkan rantaian nilai itu. Kenal pasti apa yang nak ditanam, kenal pasti kumpulan sasar yang akan menjalankan tanaman itu dan juga diberi bantuan, tetapi juga kenal pasti dan padankan dia dengan pembeli-pembeli di kawasan sekitar dia. Dan jadi itu sedang dalam, in fact saya dalam 2 bulan banyakkan habis masa yang itulah dekat kementerian sebenarnya, dan kita sudah sampai insya-Allah ke peringkat yang kita boleh lancarkan beberapa pilot project dahulu. Dan kalau pilot project itu berjalan dengan baik dan kita akan luaskan ke seluruh negara, dan insya-Allah akan ada satu pelancaran, kerana ini juga strategi kita untuk membantu miskin tegar dan kumpulan miskin dengan memastikan mereka ada tambahan pendapatan dalam beberapa aktiviti yang bersabit dengan rantaian makanan, tetapi bezanya we will make sure that they have a steady demand for it. Soalan lain? Ya. Kerjasama dengan DLC ready untuk mungkin produce makanan, sebab kita tahu DLC ada banyak tanah yang terbiar yang boleh digunakan, dan mungkin juga dengan NCR yang boleh dikembangkan untuk. Ya. Jadi contohnya dengan pihak berkuasa koridor, ECR contohnya, kemudian di kawasan utara, NCIA, kemudian di kawasan wilayah Iskandar, memang mereka sudah mendapat arahan dan mandat bahawa ini adalah tumpuan kerajaan, dan kebetulan pihak-pihak berkuasa koridor ini adalah di bawah Kementerian Ekonomi. Jadi itu memudahkan lagi pelaksanaan, sama yang seperti yang saya sebut, agensi-agensi pelaksana ini sedang dalam proses pertama untuk mengembangkan lagi projek-projek yang bersabit dengan rantaian nilai makanan yang mereka sedia ada, supaya mereka boleh kembangkan lagi, dan juga mengenal pasti tanaman-tanaman baru untuk dipadankan dengan tanah-tanah dan dipadankan dengan penerima-penerima, pengusaha-pengusaha, dan dipadankan dengan pembeli-pembeli. Jadi dia akan ambil masa sedikit demi sedikit, kumpulan pertama, kumpulan kedua dan sebagainya. Itu dengan pihak-pihak berkuasa koridor. Di Johor pun mereka ada melihat beberapa projek yang boleh dipertimbangkan, contract farming dan sebagainya, untuk dipadankan juga dengan beberapa pelaburan yang nak masuk ke Malaysia. Kita nak pastikan pelaburan itu adalah pelaburan yang bersifat agrotech, tapi untuk agrotech itu masuk dan kekal lama di Malaysia, mereka memerlukan ekosistem pertanian itu yang boleh sustain. Kalau tidak dia masuk, tapi contohnya bahan mentah tu tak ada, lepas tu habis. Ataupun
bahan mentah orang buat, semua orang kata okey sekarang kita tanam jagung semua. Lepas tu bila harga jagung jatuh mendadak, tak ada orang tengok. Jadi dia perlukan campur tangan kerajaan, diberikan pembekalan itu untuk memastikan supply ini adalah untuk satu tempoh. Tapi dengan JLC lain, Kementerian Ekonomi juga telah pun duduk berbincang dengan beberapa JLC dan kita sedang menunggu mereka kembali dengan beberapa cadangan pelaburan berimpak tinggi dalam sektor-sektor makanan, terutamanya yang bersifat huluan. Sebab kita tahu masalah kita ialah selalunya di investment at the upstream end of the value chain itu yang mahal. Kerana nak buat itu perlukan teknologi, dia perlukan kepakaran, dia perlukan pelaburan yang besar yang pengusaha pertanian biasa ni dia di luar kemampuan mereka. Jadi sebahagian tugas ini memang kita minta supaya JLC pertimbangkan. Jadi saya menunggu beberapa JLC yang saya telah pun duduk berbincang untuk mereka datang balik dengan feasibility study. Satu kajian kebolehkelaksanaan, kerana kita juga nak pastikan JLC ni buat perniagaan yang boleh buat duit dan boleh sustain. Kalau tidak, benda itu lepas 2 tahun umum, lepas tu tak jalan kan. Jadi semua perkara itu telah pun dijalankan dalam tempoh 2 bulan yang lepas. Jadi sekarang ini kita menunggu proses dan seterusnya dan sebagainya. Sebab itu saya sebut berulang-ulang kali, sementara kita mula menyelesaikan masalah-masalah dari segi perbekalan, ya, dari segi rantaian makanan ini, kita juga perlukan orang ramai dan ekonomi kita memberi tindak balas kepada bila harga barang tertentu itu mula turun, supaya tindak balas itu boleh disambut oleh peniaga-peniaga untuk turut melambangkan penurunan harga yang sepatutnya.